Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua dalam grup ni. Okay, hari ni kita akan sambung belajar chapter 5 lah. So, dah korang dah tahu timing dengan pair apa yang nak trade. So, hari ni kita nak beritahu lah apa yang membuat mata wang itu naik ataupun turun. Okay, ini adalah basic. Ini sepatutnya kelas berbayar lah. Kalau korang belajar nak faham ni, memang kalau kelas biasa dia tak akan explain. Okay, tapi saya explain, insyaAllah. Harap semua dapat faham lah. Saya explain paling simple lah yang saya boleh. Okay, so so semua pasti tanya-tanya lah, macam mana price ni bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. So ini antara faktor-faktor yang menyebabkan price itu bergerak dari atas ataupun ke bawah. Okey, pertama sekali kita tengok adalah supply and demand lah. So SND dipanggil dalam short form dia adalah SND. SND ni sebenarnya ramai trader tak tahu. Ramai trader yang masih pening. So saya nak terangkan sebab anda baru lagi ataupun fresh. So anda perlu tahu apa itu supply dan demand. Okay. So supply and demand ni ialah yang memberi pengaruh kuat lah dalam pergerakan price. So contoh ni, demand akan lebih banyak dari supply. Ini akan menjadikan harga suatu currency tersebut meningkat. So sekarang ni kita tengok contoh lah, sekarang situasi corona. Okay, corona ni sekarang, dulu sebelum ada wabak corona ni, harga emas tu baru 50 sen. Ada orang tak layan pun emas ni, orang tak kenal pun emas ni siapa. Tapi lepas dah berlaku wabak, orang perlukan emas banyak. Maksud dia demand dia meningkat, melambung. Satu dunia perlukan emas. So waktu tu bila dah permintaan tinggi, supply kurang, harga dia akan menjadi tinggi. Faham? Daripada 50 sen, sekarang harga shilling dia pun ataupun harga standard dia adalah RM1.50 lah. So ada kenaikan dalam 150%. Okay. Okay, tengok. So tengok kenaikan dia daripada 50 sen ke RM1.50. Okay. Jadi supply and demand. Okay, supply pula. Supply ni pula dia berbalik ataupun berlawanan lah dengan demand. Kalau supply tinggi, demand akan kurang. So maksud dia harga akan jadi murah. Contoh dia, kau ada emas tu sampai berjuta-juta tapi tak ada orang nak, so terpaksa buang harga lah, dan harga dia akan turun. Faham? Tapi kalau supply sikit, demand tinggi, harga akan naik. So yang ketiga pula, punca-punca lain yang menyebabkan harga sesuatu pair tu naik adalah seperti berikut. So ini perubahan dan suku bunga ataupun rate lah. So pertumbuhan ekonomi sesuatu negara, jika negara itu menguat, akan jadi lebih mahal lah. Contoh apa menguat itu? Contoh dia sekarang macam China ataupun US. So sekarang China, dia punya production ataupun ekonomi, dia hampir nak pegang ekonomi lah. So dia nampak kuat. Kalau ada currency China, dia akan lebih kuat lah berbanding ni. So sekarang tengok US. Sekarang dia kena wabak corona yang sangat dahsyat dan teruk. Sampai dekat 700,000 orang dah positif. Dan kematian pun tinggi lah. Sehari boleh kata 4,000 orang ke 3,000 orang kematian. So waktu tu macam orang kata bencana lah juga. Dia kira bencana. So satu lagi, pengaruh politik. Politik ni contoh dia macam ada election, peletakan jawatan, kematian presiden dan pelbagai lagi. Okay? Dan harga komoditi. Harga komoditi ni harga sesuatu pair ni dia ada sandarkan dengan sesuatu. Contoh dia USD sandarkan dengan emas, dan GBP sandarkan dengan minyak. Itu kejadian geopolitik seperti bencana alam. Contohnya taufan, ribut, tsunami dan juga wabak corona ni pun dikira sebagai bencana alam jugalah.
So pengaruh komoditi atau resource sesuatu negara itu, so ini pun memainkan peranan dalam menentukan kenaikan ataupun penurunan harga sesuatu currency ataupun pair tersebut. So kita tengok kalau USD dia dipengaruhi oleh gold, harga emas. Okay, dia vice versa lah ataupun sebaliknya. Kalau harga emas meningkat, harga USD akan menurun. Tapi kalau harga USD harga emas naik, harga USD akan menurun. So terbalik So dengar betul-betul, jika emas naik, USD akan turun. Jika emas turun, USD akan naik. Agak emas ni tilap. Agak emas menurun, dia akan menaik. Okay. So ini adalah kerana harga USD itu dia disandarkan dengan emas. Okay. Dan pair GBP juga dipengaruhi oleh dengan harga minyak. So harga minyak ni kita tengoklah, boleh tengok harga minyak pasaran dunia. So apa yang nak tahu benda-benda yang macam ni, semua korang kena tengok Bloomberg ataupun CNB lah. Ni berita-berita dunia lah. Ya. So CAD ataupun CHF ni akan meningkat sekali jika emas meningkat. Okay, tapi kalau emas menurun, dia tak efek sangat lah. Ya. So ini yang korang perlu tahu sebagai trader baru ataupun yang dah lama. Mungkin pun dah lama pun masih pening lagi pasal ni. So sebelum kita trading, kita kena tahu basic. Sebab sesuatu perkara itu, yang paling kukuh dia adalah basic. Kalau kau nak terus jump ke advance, korang akan pening terus. Nanti korang akan tanya, kenapa macam ni, kenapa macam ni. Okay? So sebab tu saya buat flow by flow lah. So dalam chapter kelima ni, harap korang dapat belajar. So nanti kita akan sambung chapter ke-6. Okay, stay tune dan selamat belajar. Terima kasih.